Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Berita buruk. Satu berita buruk, satu kabar buruk. Kabar duka cita, malapetaka untuk Tun Mahathir. Bukan saya cakap Tun Mahathir sakit, jatuh pingsan kah, sudah pergi kah, bukan. Tapi satu berita buruk yang diterima Tun Mahathir dan semua penyokong Tun Mahathir. Setelah beliau berkata, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10 yang sudah membuktikan baru-baru ini keabsahan beliau di Parlimen dengan mendapat usul undi percaya majority, bahkan lebih 2/3. Tiba-tiba Tun Mahathir rancak di media pada hari ini yang mempertikai Perdana Menteri tidak mampu untuk mentadbir negara. Beliau tidak yakin dengan Anwar Ibrahim disebabkan sejarah Anwar Ibrahim semasa beliau menjadi timbalan Perdana Menteri untuk Mahathir, semasa Mahathir bercuti, dan dinyatakan oleh Mahathir sendiri Anwar Ibrahim tidak boleh buat kerja pada ketika itu. Sebelum saya teruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini. Oke, kita teruskan. Kita direct to the point. Akhirnya satu berita susulan setelah Mahathir membuat kenyataan tentang Anwar Ibrahim. PM tak perlu ambil pusing kenyataan Dr. Mahathir. Ini adalah maklum balas, tindak balas daripada seorang bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, berkata pandangan bekas Perdana Menteri yaitu Mahathir perlu diabaikan. Jadi adakah Anwar Ibrahim tidak mengendahkan pun apa yang Mahathir kata selaku bekas gurunya, bekas mahagurunya, bekas Perdana Menterinya sendiri? Mahathir bukan saja tewas di kerusi Parlimen Langkawi, bahkan hilang uang pertaruhan bersama calon yang lain bertanding mewakili parti dipimpinnya. Anwar bebas melakukan apa saja demi kebaikan negara dan kita harus membenarkannya berbuat demikian. Dalam temu ramah bersama Berita Harian, Dr. Mahathir kata khawatir dengan kemampuan Anwar dalam menguruskan negara. Beliau berkata, tumpuan ahli Parlimen Tambun itu lebih untuk mengekalkan dirinya sebagai Perdana Menteri, manakala perancangan mengatasi masalah negara susulan kesan pandemik, kemerosotan ekonomi dan ketidakstabilan politik masih belum diberi perhatian. Dr. Mahathir turut mengimbau ketika beliau melantik Anwar sebagai pemangku Perdana Menteri pada tahun 1990-an, yang mana Presiden PKR itu gagal untuk menangani masalah berhubung kejatuhan nilai ringgit. Oke, itu untuk komen saya secara pribadi. Kita tidak boleh samakan sewaktu itu dan hari ini. Sudah pasti hari ini Anwar Ibrahim sudah mendapat keabsahan, sudah terbukti pun beliau menjadi Perdana Menteri. Kenapa nak sama-samakan dengan semasa Anwar Ibrahim menjadi pemangku Perdana Menteri beberapa tahun yang lalu? Mengulas mengenai dakwaan Dr. Mahathir, Muhammad Nazri berkata, beliau ada bercakap dengan Anwar ketika kejadian sebelum dimaklumkan bahwa Anwar tidak mempunyai sebarang kuasa. Walaupun Dr. Mahathir sedang bercuti ketika itu, beliau mengawal segala-galanya, kata Anwar. Jadi Anwar kata lain, Mahathir kata lain. Bekas ahli Parlimen Kelang pula, Charles Santiago, berkata, pandangan negatif Dr. Mahathir yang konsisten terhadap Anwar seharusnya diabaikan, diendahkan. Rakyat perlu bersama Anwar kerana kita sedang berdepan dengan cabaran ekonomi yang memerlukan semua pihak untuk bekerja sama. Makna kata, maksud saya, bagi saya, tuan-tuan semua, parti politik yang tidak menyokong Anwar sebaiknya jangan mengkritik tetapi memberi idea, pendapat yang bernas supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bekerja dengan baik dan memberikan penambahbaikan di dalam urus tadbir negara, di dalam pengurusan dalam dan luar negara untuk rakyat Malaysia. Kan begitu, tuan-tuan semua, supaya Anwar Ibrahim dapat mentadbir, dapat menjadi Perdana Menteri yang baik dan didengari, suara rakyat pun didengari, bahkan pemimpin-pemimpin politik yang dikatakan pembangkang ataupun tidak menyokong Mahathir jangan mengkritik tetapi memberikan
nasihat yang baik supaya Perdana Menteri boleh mengurus negara dengan baik. Jadi apa komen Anda berita hari ini dengan kenyataan Mahathir itu? Beliau khawatir dengan Anwar Ibrahim tak mampu mentadbir negara, tak mampu mengurus negara. Dan satu kenyataan daripada bekas MKT UMNO, Datuk Seri Muhammad Nazri berkata, PM tak perlu ambil pusing kenyataan Dr. Mahathir. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama dia dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Anda rasa siapa yang layak menjadi Presiden UMNO yang baru? Yang dikabarkan pemilihan untuk Presiden UMNO yang akan datang, yang dikatakan mungkin lebih kurang 6 bulan lagi. Siapa rasa-rasanya? Siapa yang tuan-tuan dan puan-puan semua rasa layak untuk mengganti Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO? Oke, sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton video ini dan kepada semua yang sudah setia bersama di dalam channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa share video ini kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu keberadaan channel ini dan isu-isu hangat yang terkini daripada channel ini. Jangan lupa tekan subscribe. Oke, baik, kita teruskan. Akhirnya top 5 UMNO, satu daripada top 5 UMNO, Ahmad Maslan, buat satu kenyataan mengejutkan. Belum ada keputusan jawatan presiden. Timbalan Presiden UMNO ditandingi. Keputusan sama ada jawatan presiden dan juga timbalan Presiden UMNO dipertandingkan atau tidak pada pemilihan parti akan datang masih belum dibuat. Adakah Zahid Hamidi dan juga Tokmat tetap status mereka, jawatan mereka itu akan diteruskan ke penggal-penggal seterusnya ataupun masa-masa seterusnya? Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, tiada sebarang ketetapan mengenai perkara itu dibuat Majlis Kerja Tertinggi MKT sehingga hari ini. Perkara itu mungkin diputuskan pada mesyuarat MKT khas yang akan diadakan sebelum Perhimpunan Agung UMNO ataupun PAU yang berlangsung pada malam 12 Januari. Perkara itu sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden dipertandingkan. Kita perlu tunggu. Tidak sebarang keputusan mengenainya dibuat. Namun saya tidak tahu apa akan berlaku selepas ini, kerana kita masih ada masa sebelum Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan pada bulan Januari. Kita tunggulah Januari nanti. MKT UMNO ada mesyuarat bulanan seperti biasa. Dan satu lagi, kita ada mesyuarat khas MKT yang secara tradisinya akan diadakan pada malam sebelum Perhimpunan Agung diadakan. Mesyuarat khas MKT kali ini akan diadakan pada malam 12 Januari sebelum Perhimpunan Agung diadakan keesokannya. Jadi mungkin malam itu akan diputuskan mengenai perkara itu. Baru-baru ini juga Exco Pemuda UMNO Datuk Muhammad Mukharabin Mokhtaruddin dilaporkan berkata, UMNO akan menempa episod hitam sekali lagi sekiranya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Exco Pemuda UMNO ini? Seperti apa yang KJ Khairi Jamaluddin pernah nyatakan semasa PRU15, beliau ingin membersihkan UMNO dan beliau telah membuat banyak pengakuan yang sudah pasti membuat Zahid sebagai presiden pada ketika itu, sehingga hari inilah dilihat seperti setiap hari hampir memarahi KJ. Disebabkan tingkah laku KJ, tindakan KJ yang terlalu dengan pengakuan KJ yang beliau ini bukan yes man, bahwa beliau ini akan memperbetulkan apa yang patut dibetulkan, dan itu dilihat tidak disukai oleh Presiden UMNO Zahid Hamidi. Jadi seperti kenyataan daripada Exco Pemuda UMNO, Datuk Muhammad Mukharabin dilaporkan berkata, UMNO akan menempah episode hitam lagi sekiranya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Adakah Exco Pemuda UMNO ini tidak setuju Presiden UMNO pada hari ini Zahid Hamidi dan timbalan Presiden UMNO pada hari ini yaitu Muhammad Hassan ataupun Tokmat? Beliau dilaporkan berkata, kedua-dua jawatan berkenaan wajar dipertandingkan pada pemilihan parti yang dijadwalkan berlangsung pada tahun depan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Adakah
jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO ini akan dipertandingkan, dan siapa yang akan menjawat jawatan ini? Adakah Hishamuddin yang akan menang? Adakah KJ yang akan bertanding lagi walaupun pernah kalah dengan Zaira Medi pada tahun 2018? Ataupun mungkin Tokmat yang akan naik jadi presiden UMNO? Atau sekiranya Anda mempunyai calon, Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.